dan membincangkan kaidah ke 111. 111. Jadi kaidah ke 111 ini bunyinya min sya'nil arab an tu'abbir bil madi anil mustaqbal tambihan ala tahaqquqil wuqu'. Salah satu perkara yang lumrah dalam penggunaan bahasa Arab ialah menggunakan sighah madhi untuk menyatakan sesuatu perkara yang pasti akan berlaku. Keterangannya, untuk menyatakan sesuatu perkara yang pasti akan berlaku di masa akan datang, seringkali juga sighah madhi digunakan. Ini perkataan madhi digunakan sebagaimana perkara yang telah berlaku dipastikan. Begitulah juga dengan perkara yang pasti akan berlaku di masa akan datang. Ia dikira seperti telah berlaku juga. Karena itulah digunakan sighah madhi untuknya. Lihat beberapa contohnya daripada Al-Quranul Karim di bawah ini. Jadi ini maksudnya beberapa kaedah yang kita baca ni, sehari dua ni, lebih berkait dengan penggunaan bahasa yang lari daripada biasa, yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Mengikut kaedah biasanya tidak begitu. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu nahwu Arab, kira-kiranya salah, macam salah. Kalau untuk akan datang kita guna madhi. Madhi digunakan untuk masa lepas. Itu sighah untuk masa lepas. Kalau untuk masa akan datang, guna mudhari'. Jadi ini lari daripada kaedah biasa. Walaupun lari daripada kaedah biasa, kira-kiranya kalau mengikut nahwu tak kena lah. Tetapi bahasa Arab ni dia bukan perkiraannya nahwu sahaja, tidak. Bahkan balaghah. Ini termasuk dalam balaghah. Seni bahasa. Termasuk dalam seni bahasa. Jadi kalau mengikut balaghah, boleh. Bahkan orang Arab sering juga guna. Ini termasuk dalam cara mereka. Dalam penggunaan bahasa tu, untuk menyatakan perkara akan datang yang pasti berlaku. Ketika itu boleh digunakan sighah madhi. Sighah madhi yang asalnya menunjukkan masa lepas. Tidak. Ini menunjukkan masa akan datang. Tapi kenapa digunakan sighah madhi? Sebab keadaannya itu pasti. Seperti mana perkara yang telah berlaku kan pasti. Perkara yang telah berlaku itu pasti. Kita tahulah. Kita telah makan apa? Sahur tadi. Kita makan apa tak? Roti. Roti. Pasti kan? Pasti ya. Makan roti itu sebiji ke 2 biji ke? Sebiji. Pasti? Tapi nak buka puasa akan datang kan? Makan apa? Walaupun boleh harga. Boleh sebut dalam perancangan kita nak buat nasi apa ke petani, buka puasa nanti kita akan makan. Pasti? Tak pasti. Itu keadaan akan datang begitulah. Sebab kita tak tahu. Kita nak mati sebelum tu. Kau atau bertukar kau cadangan tu. Tukar. Asalnya nak nasi biryani jadi nasi Arab. Boleh jadi. Itu keadaan akan datang tu sentiasa begitu. Tak pasti. Kalau yang lepas, pasti. Ada kepada orang yang berkenaan, yang tahu cerita tu, misalnya, dia kata dia makan roti. Mungkin orang lain, macam lain. Dia makan buah kurma lah. Pasti bagi dia. Jelas. Tak lagi dah. Tak ada nak ubah dah. Tak ada kata dah. Apa yang sahur tadi, makan roti. Nak kata makan buah kurma. Padahal makan satu saja, salah satu saja. Tak boleh dah, tak boleh ubah. Kalau kata roti. Jadi pasti gitu dah maksudnya, pasti gitu. Jadi orang Arab
Nah, itu antara kesenian mereka dalam bahasa. Dia kadang-kadang guna untuk masa akan datang tu sirah mati yang menunjukkan masa lepas. Saya rasa lah, dalam bahasa Melayu pun ada juga. Cuma tidak lumrah. Sini kan kita kata lumrah. Lumrah. Malah tidak lari daripada kaedah juga. Tidak lari daripada kaedah juga. Kalau kita pakai dalam makna yang lebih luas lah, dalam makna yang lebih luas, penggunaan yang lebih luas, penggunaan mengikut kaedah nahwu, macam gini lah, bahasa Melayu kan luas juga bahasa Melayu kan. Luas. Indonesia tu pun Melayu juga, kita boleh faham kan. Tapi ada setengah-setengah perkara penggunaan dia tu, kita kata salah mengikut penggunaan kita. Tapi dia tak salah. Contoh. Contoh. Banyak orang, kita tak kata banyak, kita kata ramai. Salah banyak. Contoh. Dalam bahasa Indonesia biasa banyak orang. Banyak pelajar. Kalau kita kata ramai pelajar. Tapi dia faham ke tidak? Kalau kata banyak, cuma kita kata salah lah. Kalau orang, dia kena ramai. Binatang, benda barulah banyak. Kita kata, dia boleh guna kita. Dia guna, orang nak guna. Sastrawan dia apa tu guna. Kita kata dah berapa kali pun tak boleh. Dia guna dah. Pasti nak bahasa Melayu tu banyak. Sebab kalau jangan tengok setempat. Jangan tengok berdasarkan satu kaedah. Tengok luas. Ini bahasa Arab. Saya rasa lah, ni penggunaan macam ni ada. Cuma sejauh mana keluasan dia, banyak dia tu, tak pastilah. Sebab saya bukan ahli bahasa Melayu. Dia perhati-perhati gitu je lah. Perhati-perhati gitu lah. Dia kena ahli bahasa semua lah. Kita buat rujukan. Tapi saya rasa, tapi ini dalam penggunaan orang Kelantan. Bahasa Melayu juga kan? Bahasa Melayu juga. Misalnya, berlaku aksiden. Berlaku aksiden dalam kereta. Mati dah aku, ya Allah. Kita kata. Mati dah aku, ya Allah. Mati sudah aku, ya Allah. Sudah dia menunjukkan lepas kan? Kalau sudah mati dah, nak cakap macam mana? Boleh bercakap tu menunjukkan tak mati lagi. Tapi kira-kiranya pastilah ni. Kalau macam ni keadaannya, pasti dah aku mati ni. Menunjukkan perkara yang pasti, walaupun pada anggapan kita sebenarnya tak tahu lagi mati ke tidak kan. Kalau setara tu berat tu, mati dah lah. Mungkin itu boleh kita masuk. Guna mati, perkataan dah tu, sudah tu, untuk masa akan datang. Atas dasar, benda tu pasti. Pada kira-kira lah. Pada kira-kira lah. Pada kira-kira kita mati lah kalau aksiden macam tu. Mungkinlah masuk dalam kaedah ni. Masuk dalam kaedah. Tapi sejauh mana keluasan banyak penggunaan seperti itu, ada contoh lain, saya tak nampak lah. Tapi dalam bahasa Arab ni banyak lah. Dalam Quran pun banyak. Dia bukan satu perkara yang ganjil. Sebab Quran ni dia tak guna yang ganjil-ganjil. Baik, antara contohnya baca situ. Baca. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Bermaksud, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, yakni gemetarlah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surah An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan perkataan fazi'a dalam bentuk sirah madi di dalam ayat di atas untuk menyatakan pasti akan berlaku keadaan terkejut dan gemetarnya sekalian makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ketika ditiupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Padahal keadaan itu belum lagi berlaku. Allah tidak berfirman fayafza'u man fis samawati wa man fil ard. Sebaliknya dia berfirman fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, untuk menyatakan berlakunya keadaan itu adalah pasti, litahaqquqil wuqu'. Dipanggil litahaqquqil wuqu'.
litahaqquqil wuqu'. Tapi kalau kita tengok terjemahan kan, semata-mata tengok terjemahan, kita tak nampak ni yang menunjukkan masa lepas apa kan. Itu benda je, sebab tu dia kena tahu juga bahasa Arab. Tak dapat tidak. Sekadar tengok terjemahan tu maka terkejutlah. Gementarlah makhluk-makhluk. Terkejutlah, akan terkejutlah maksudnya. Boleh jadi orang faham itu. Tapi penggunaan perkataan fazi'at tu jelas dah tu. Itu madhi, bukan mudhari'. Padahal kalau kita nak kira terjemah ni boleh saja kita kata fayafza'u man fis samawati wa man fil ardh. Tapi kenyataannya dalam Quran bukan yafza'u, fazi'ah. Sedangkan sebelum tu sangkakala tu kenyataannya belum lagi ditiup pun. Dan memang diguna fi'il mudhari' pun untuk tiup sangkakala tu. Mudhari' menunjukkan akan datang. Jadi sangkakala tidak ditiupkan, macam mana telah terkejut dah. Sedangkan terkejut tu kerana ditiupkan sangkakala. Dah sangkakala tu belum lagi ditiupkan, macam mana telah ada terkejut dah. Situ timbul kecelaruan dalam fikiran kita. Kecuali kalau kita tahu kaedah ni. Kalau tahu kaedah ni selesai. Allah SWT gunakan sirah madhi untuk menyatakan keadaan itu pasti akan berlaku. Untuk menyatakan perkara yang akan datang, yang pasti akan berlaku, sering kali digunakan madhi. Itu nak cerita ni. Contohnya ni. Jadi kita kena tahu Arab lah kalau tengok terjemahan Melayu tu. Tak berapa jelas. Boleh juga. Tak ada sebut. Maka telah terkejutlah. Tak ada telah. Maka akan terkejut. Tak ada juga akan. Bahasa Melayu tu kan, dia mudah kan, sifat-sifatnya mudah. Jadi kalau kata begini pun boleh jadi telah, boleh jadi akan datang. Kita tidak dapat pastikan terkejutlah tu telah atau akan, tak jelas. Kecuali ada sebut telah terkejut, maka telah terkejutlah atau akan terkejutlah atau sedang terkejutlah, baru jelas. Kalau semata-mata gitu tak jelas. Tapi kata Arab ni perkataan fazi'ah saja jelas dah. Menunjukkan masa lepas. Cuma benda ni belum berlaku. Macam mana telah guna masa lepas? Itu persoalannya. Jadi inilah kaedah. Sebab ini bukan sekali guna ni, banyak kali. Banyak kali. Allah SWT tidak lalai. Tidak kata keliru guna tu. Tidak. Kita lah kena cuba faham apa maksud dia. Banyak baik, teruskan lagi. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Bermaksud, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, yakni terkemudian matinya. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Di dalam ayat ini, sirah madi telah digunakan pada 3 tempat untuk sesuatu yang akan berlaku. Nufikha, sa'iqah dan sekali lagi nufikha. Digunakan demikian tidak kerana lain, melainkan sebagai menyatakan keadaan itu pasti akan berlaku. Tidak akan khilaf. Tidak akan tidak begitu. Semua yang di langit di bumi akan jadi gitu. Siapa pun dia. Tak kira. Jadi 3 kali. Kalau yang ayat yang pertama tadi ada juga yang digunakan mudhari' ni yunfakhu. Dia menunjukkan akan datang, akan ditiupkan. Cuma fazi'ah itu saja mati. Di sini semua diguna mati. Lagi-lagi itu lagi. Lagi pelik lagi kita kata. Nufikha, ditiupkan sangkakala mula-mula tu. Satu, mati dah daripada situ. Sa'iqah, bukan yas'aqu, mudhari' tu. Sa'iqah. 2, mati pun. Lepas tu sekali lagi ditiupkan. Ditiupkan sekali lagi. Padahal belum ditiupkan yang pertama pun belum tiup lagi ni sekarang ni. Kan ditiup semua. Jadi semua tempat tu digunakan dalam untuk mati. Padahal semuanya belum berlaku, akan berlaku. Kenapa begitu? Jawabnya, litahaqquqil wuqu'.
litahaqquqil wuqu'. Kerana menunjukkan benda tu pasti akan berlaku. Ini satu kaedah. Satu lagi kaedah dia guna juga mati. Bukan menunjukkan pasti berlaku, menunjukkan hampir berlaku, dekat dah masa. Misalnya kita iqamah tu kan, sebelum sembahyang, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Qamat dia guna as-salat. Adakah sembahyang telah selesai? Telah berdiri dah sembahyang? Selesai dah kau sembahyang? Tak lagi, belum lagi. Tapi dia guna mati juga di situ. Itu bukan menunjukkan pasti berlaku dah. Menunjukkan hampir berlaku. Dah betul-betul dekat dah ni. Kalau nak berdiri, boleh berdiri lah. Kira-kiranya begitu. Ada juga. Dia guna mati juga. Dia guna mati. Tapi ini kerana tahaqquqil wuqu'. Tahaqquqil wuqu' ni dah pasti betul lah. Dia tak guna kalau tidak pasti. Tapi dalam hadis lah juga yang ajak qad qamatis salat tu kan. Dia bukan menunjukkan tahaqquqil wuqu'. Makna qurbil wuqu'. Mana yang hampir berlaku. Hampir berlaku. Sesoalannya kita kata, sembahyang sudah nak didirikan. Sembahyang sudah nak didirikan. Gitu. Jadi guna mati juga di situ. Itu pun bercanggah dengan biasalah. Tetapi diterima. Memang dipakai itu. Baik. 3 kali. 3 fi'il di sini digunakan dengan sirah mati. Tapi ia tidak menunjukkan telah berlaku. Ini akan berlaku. Tapi kenapa digunakan mati? Akan berlaku. Pasti akan berlaku. Pada masa akan. Jadi bagi kita, ini akidah ni. Akidah. Sebab Allah sebut kan. Benda perkara gaib ni. Kita kena percaya. Tak percaya ni saja, tak percaya pada Quran. Benda ni akan berlaku. Dan Tuhan kata begitu. Bukan setempat. Pasti akan berlaku. Jadi kita pun akidah lah. Akidah. Yakinan. Yakin. Pasti. Begitu. Teruskan lagi. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Bermaksud, dan mereka semuanya di padang mahsyar tetap akan berhimpun menghadap Allah, yakni untuk dihisab. Kemudian orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut akan berkata kepada orang-orang yang sombong yang menjadi pemimpinnya, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami meskipun sedikit dari azab Allah? Mereka menjawab, kalaulah Allah menunjukkan jalan selamat kepada kami, tentulah kami tunjukkan jalan itu kepada kamu. Sekarang sama sahaja kepada kita, sama ada kita menggelisah dan mengeluh atau kita bersabar, tiadalah sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan diri, yakni dari azab itu. Surah Ibrahim ayat 21. Di dalam ayat ini, Allah telah menggunakan sirah madi untuk menyatakan perkara yang akan berlaku di mahsyar nanti pada 3 tempat. Barazu, qala dan qalu. Fi'il madi digunakan sebagai ganti fi'il mudhari' untuk menyatakan keadaan itu pasti akan berlaku. Tadi saya terlupa nak bagi menarik perhatian tadi. Kalau kita tengok ni kan, wa nufiqa fis sur. Madi ni kita terjemah. Sudah tentu akan dicipta. Itu tahaqququl wuqu'. Sudah pasti akan. Gitu. Jadi tambah sudah tentu tu akan. Padahal madi. Nak menunjukkan benda ni tak berlaku lagi. Kan? Tapi pasti. Sudah pasti. Sudah tentu. Itu tengok terjemahan itu dengan mengambil kira maksud dia tu. Mengambil kira tahaqquq dulu. Baik, yang ni pula barazu. Barazu ni mereka semua nyata muncul. Berhimpun, akan tetap berhimpun menghadap Allah. Ini mati ni barazu. Bukan dia beruzu. Barazu lillah. Faqala ad-du'afa. Maka qala ad-du'afa. Berkatalah orang-orang yang lemah. Bila kata ni tak berlaku lagi nanti kiamat tu.
Tapi dia guna mati. Pada keadaan ini akan berlaku, pasti akan berlaku. Kita yang ada di situ akan dapat mendengar. Ada orang yang kata akan berlaku. Guna mati. Qalu. Mereka telah berkata, itu maknanya asalnya, asal. Tapi di sini tidak. Mereka akan berkata, ini cerita akan datang ni. Tapi telah disebutkan dengan sirah mati. Untuk menunjukkan ini dialog yang pasti akan berlaku. Terutamanya kita yang belajar Quran ini, insya-Allah, kalau kita dengar, kita ingat, aku belajar. Ini cerita di mahsyar. Semua cerita di mahsyar. Aku dengar ayat ini. Betul. Betul. Jadi kenyataan kepada kita. Kalau kita dengar, Allah SWT bagi dengar. Itulah yang tidak percaya pada Quran. Dia tak tahu cerita ni. Allah sudah cerita dah. Kita yang beriman. Kalau ditakdirkan Allah dengar, kita akan kata betul lah. Yang Allah kata patut pun mudah mati. Memang kata begitu. Cumanya dia kata tu dalam bahasa Arab gini ya. Ni cerita dalam bahasa Arab. Kata tu macam masing-masing bahasa lah. Kata Melayu pun inilah juga maksudnya. Bahasa lain pun itulah maksudnya. Bukan tiba-tiba di sana semua pandai bahasa Arab cakap begini. Bukan itu maksudnya. Ini mafhum, jawaban ataupun percakapan orang yang berada di mahsyar. Allah ceritakan kepada kita. Dalam bahasa Arabnya ginilah. Kalau dalam bahasa lain masing-masing bahasa lain. Seperti terjemahan kita dalam bahasa Melayu gitu. Dialog. Jadi ketika tempat itu diguna mati, padahal semua ni cerita akan datang. Baca lagi Tash. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Bermaksud, dan ingatkanlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganan dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata. Dan kami himpunkan sekalian manusia di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Surah Al-Kahf ayat 47. Allah tidak menggunakan fi'il mudhari' nahsyuruhum di dalam ayat ini, sebaliknya telah menggunakan hasyarnahum dengan sirah madi untuk menyatakan walaupun keadaan itu belum lagi berlaku, tetapi ia pasti akan berlaku. Itu sebabnya ni nusayyirul jibal jelas itu belum lagi berlaku sebab dia guna mudhari'. Keadaan ini belum lagi berlaku. Kami akan buat begitu. Itu tak apalah. Wa taral arda barizatan, pada ketika itu engkau tengok. Itu tak apa juga, boleh. Wa hasyarnahum, sini masalah. Hasyarnahum, itu situ guna mati. Tara tu tidak mati. Tak apa lagi. Boleh lagi. Cuma wa hasyarnahum, kenapa guna mati? Kami akan kumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada seorang pun yang tercicir. Semua berkumpul di situ. Tak ada seorang pun yang terlepas. Yang kami akan biarkan, tinggalkan. Semuanya akan dibawa ke situ. Kata manusia, kata makhluk mukallaf akan adalah di situ. Jadi dia tidak kata nahsyuruhum, hasyarnahum. Berdasarkan kaedah tadi lah. Dan kaedah ni bukan ganjil. Bukan ganjil. Kaedah ni lumrah di kalangan orang Arab. Tapi kalau tengok dari satu sudut ilmu lah, kira-kiranya kata tak kena lah sebab benda akan datang guna begitu. Benda ni memang tak berlaku dah. Jadi jawabnya macam saya sebut tadi lah. Dalam bahasa Indonesia, banyak. Kita kata salah banyak orang sudah datang. Kita kata ramai orang lah. Tak orang ni. Ramai orang sudah datang. Salah pun dia ada. Berapa juta kan duduk gunung. Gitulah maknanya. Bukan ganjil. Bukan ganjil. Dan tidak menyalahi pun. Kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas. Kalau lihat dari sudut orang sini, ahli-ahli bahasa sini dia kata salah. Sama juga kalau tengok dari sudut nahwu, salah pun gitu, salah.
Tapi bahasa ni bukan segala-galanya nahu. Banyak lagi yang lain. Perkiraan lain. Kepala apa? Nabi. Dengan begitu baru nampak kesenian bahasa. Kerana tidak kasar lah nampak. Straight sangat. Betul sangat. Betul sangat. Sedangkan tidak begitu. Tidak begitu.